Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua yang berada dalam page saya, page Tuan Muhammad Azlin. Selamat petang. Terima kasih pada dos yang berada dalam page saya, yang selalu follow saya, yang ikut kita punya posting, kita punya sharing, yang selalu share, tag kawan-kawan, yang selalu bagi feedback, yang bagi review. Terima kasih kepada semua yang berada dalam page saya tu. Dan tak lupa juga terima kasih kepada mereka yang berada dalam live saya petang ni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, musim PKP ni kita ada satu slot yang kita panggil sharing petang. Mana setiap petang dalam pukul 5.30 hingga pukul 6, kita akan sharing beberapa tajuk, beberapa topik yang selalu orang tanyakan pada saya, yang kita nak sharekan jawapan dia. So sharing petang ni honestly dia hanya ringkas saja. So yang penting tuan-tuan dan puan-puan dapat apa info, dapat maklumat yang boleh jadikan sebagai ilmu dan juga panduan puan-puan, tuan-tuan semua. Okey, terima kasih pada yang berada dalam live saya petang ni. Mula-mula saya nak minta kalau saya ada masalah audio, tolong bagi tahu. Visual pun kalau ada masalah tolong bagi tahu. Okey. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini pengumuman kan? Pengumuman MCO PKP kita dilanjutkan lagi pada 28. So dengan lanjutnya tempoh PKP ni, insya-Allah sharing kita setiap petang pun kita akan cuba lanjutkan lah seiring dengan panjangnya tempoh PKP ni. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama doakanlah semoga perjalanan tempoh PKP ni kita dapat harungi dengan baik. Sama-sama kita dapat jaga kita punya kesihatan, kita dapat memutuskan rantaian penularan COVID ni. So kita juga diberikan kesihatan, keselamatan dan juga perlindungan daripada wabak COVID ni. Saya doakan tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan semua sekeluarga, moga-moga di hari yang mulia dan berkat ni, Allah sama-sama angkat doa kita supaya kita dapat dihindari daripada wabak COVID ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya just nak share satu topik. Topik ni dia agak panjang juga topik ni. Cuma asasnya saya nak share berkaitan dengan pendaftaran nikah sama ada nikah sindiket luar negara ke apa kan. Sebelum ni saya dah pernah kongsikan berkaitan dengan perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan-puan kena kemukakan semasa pendaftaran permohonan pendaftaran nikah. Okey. So hari ni memandangkan banyak soalan yang saya terima lah selepas daripada tu. Soalan dia lebih kurang sama saja. Yang banyak kita terima, dia ada pasangan yang masih lagi memegang surat nikah negara luar, sama ada Thailand, Indonesia, dan ada juga pasangan yang memegang surat nikah palsu. Surat nikah palsu ni kalau kita tengok daripada kalau kita tengok daripada asasnya, kita tengok surat nikah tu memang macam betul lah. Tapi sebenarnya dia palsu. Dia menggunakan nombor pendaftaran yang palsu ataupun dia dimiliki oleh pasangan lain, tetapi kita ambil nombor masa kadang-kadang pernikahan ni melibatkan pernikahan sindiket. Biasanya pernikahan sindiket, surat nikah tu biasanya surat nikah palsu. So dekat situ kadang-kadang kita boleh tahu. Okey, so soalan yang biasa kita dapat, macam mana dia nak tukar? Soalan tu, macam mana dia nak tukar surat nikah tu, tak kira lah surat nikah Thailand ke, surat nikah Indonesia ke, surat nikah palsu ke, kepada surat nikah Malaysia. Ada juga beberapa pasangan yang biasa yang pernah kita kendalikan dulu, mereka tak ada surat nikah pun. Mereka kahwin tapi tak ada surat nikah. Tak ada surat nikah. Ada satu tu saya tengok surat nikah dia tulis tangan lagi. Tulis tangan lagi surat nikah dia. Bahawa ni telah bernikah dengan ni. Ada orang Malaysia nikah dengan orang Myanmar. Surat nikah je bertulis tangan. Pun ada yang tak ada surat nikah pun banyak juga. Yang pegang surat nikah palsu pun ada. Yang pegang surat nikah negara lain pun banyak. Itu memang banyak lah. Yang mana buat pernikahan di Thailand. So soalan dia sekarang, macam mana dia nak tukar daripada surat nikah tu kepada surat nikah Malaysia yang diiktiraf.
sama ada surat nikah negeri Selangor, negeri Perak, negeri Johor, macam mana dia nak tukar? Sebabnya keperluan untuk tukar ni untuk membolehkan pendaftaran nikah tu dibuat. So bila pendaftaran nikah tu dibuat, so rekod tu ada. So senanglah apa-apa isu berlaku lepas ni, kita nak rujuk kepada pejabat agama, kalau ada kematian ke, perwalian ke, pewarisan ke, kalau ada rekod pernikahan tu, dan itu akan orang kata apa, memberi orang kata advantage lah pada mereka yang telah berdaftar dengan surat nikah ataupun berdaftar dengan pejabat agama negeri. So asal soalan dia macam mana kita nak tukar? So ada 3 langkah yang saya nak sharekan. Langkah ni sebenarnya kalau secara detailnya nak terangkan memang panjang lah. Kebiasaannya kita pun kalau ada yang datang pun, kita perbincangan kita pun kadang-kadang makan sejam 2 jam juga nak explain benda ni. Macam mana dia nak buat. Cuma saya nak ambil 3 langkah yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. 3 langkah ni inilah jalan dia. Yang nak kena buat supaya kita dapat tukar daripada surat nikah biasa, surat nikah yang palsu tu lah, kepada surat nikah yang original, yang Malaysia punya, yang surat nikah negeri punya. Okey. Yang pertama, langkah dia, kita kena daftarlah dulu pernikahan tu. Buat pendaftaran. Walaupun nikah tu kita dah daftar, kita dah nikah dulu dekat negara lain, Thailand ke, Sempadan ke, Indonesia ke, Pakistan ke, mana ke, kita kena buat pendaftaran di Malaysia. Yang pertama, kita kena buat pendaftaran. So, cara nak buat pendaftaran adalah kita kena pergi ke mahkamah. Ada negeri-negeri yang bermula dengan pejabat agama. So, kita kena pergi pejabat agama, cakap nak buat pendaftaran. Ada negeri-negeri yang proses dia bermula dengan di mahkamah syariah lah. So, kita kena pergi mahkamah syariah. So, ada 2 cara kat situ. Jenis pernikahan yang dibuat pendaftaran. Satu, pernikahan baru. Pernikahan baru ni maksudnya status mereka ni baru nak bernikah. Yang kedua adalah pernikahan yang melibatkan poligami. So dia ada dua cara tu lain. Kalau di mahkamah, nikah yang baru nikah, duduk di mahkamah rendah bidang kuasa dia. Tapi kalau pernikahan yang dah melibatkan poligami, dia dah duduk dalam bidang kuasa mahkamah tinggi. So langkah yang pertama, kena buat pendaftaran lah. Nak buat pendaftaran, kena pergi ke mahkamah. Dan ada juga negeri yang bermula dengan pejabat agama. Macam kalau di Selangor, kita ke pejabat agama dulu, dapatkan satu pengesahan surat, dan baru bawa kepada mahkamah untuk buat pendaftaran dan juga untuk perbicaraan lah. Okey, itu yang pertama. Bila ada pendaftaran, bermaknanya ada kes dekat situ. Kes baru, kes untuk disiasat. Langkah yang kedua, itu yang pertama, kena buat pendaftaran. So macam mana nak buat pendaftaran? Sharing sebelum ni saya pernah share kan, apa benda maklumat yang mahkamah nak bila kita nak buat pendaftaran nikah tu. Maklumat pasangan, maklumat perjalanan, maklumat pernikahan, kena kemukakan masa tu lah. Itu langkah yang pertama. So langkah yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, akan ada siasatan dan perbicaraan. Bila you dah filekan kes saja, automatically kedua-dua pasangan tu akan disiasat, akan dibicarakan dalam kes yang tuan-tuan dan puan-puan filekan di mahkamah pendaftaran tu. Siasatan tu melibatkan siapa? Melibatkan tuan-tuan lah. Pasangan lelaki, perempuan, wali pun ada. Kalau menggunakan wali bapa, wali pun ada. Kalau ada saksi yang pergi sekali, kawan-kawan yang pergi sekali, saksi dan kawan-kawan pun akan ditanya juga dan disiasat juga. So siapa yang terlibat dalam majlis pernikahan tu, mahkamah akan ambil kira untuk dibicarakan dan untuk disiasat, untuk pastikan perjalanan nikah tu betul dan cerita yang disampaikan oleh setiap semua orang tu, fakta-faktanya betul. Jangan orang lelaki ni cakap lain, orang perempuan cakap lain, saksi cakap lain. Tak boleh, dia mesti sama-sama. So itu yang kedua. Langkahnya akan ada siasatan dan akan ada perbicaraan. So yang ketiga ni dia macam complicated sikit. Okey. Yang ketiga ni sekiranya selepas pendaftaran nikah yang pertama, selepas perbicaraan dan siasatan, langkah ketiga, kalau mahkamah memutuskan pernikahan itu sah, mengikut hukum syarak, bermakna
satu perintah mahkamah akan keluarkan dan perintah tu akan dibawa ke pejabat agama untuk pejabat agama ambil tindakan. Apa yang pejabat agama boleh buat tindakan adalah pendakwaan sebab melanggar undang-undang keluarga atau sebab pernikahan tanpa kebenaran. Selepas pejabat agama ambil tindakan, ada dikenakan sama ada dikenakan denda atau pemenjaraan, barulah surat nikah tu yang baru boleh keluar. Surat nikah negeri boleh keluar. Maksudnya bila bila sah bila sah tu dah lepas dalam satu bab. Pergilah dekat pejabat agama akan take over. Sama ada pejabat agama nak mendakwa, pejabat agama suruh bayar selepas kes tu pendakwaan tu dibuat, akan ada denda ataupun hukuman yang mahkamah putuskan, barulah surat nikah tu boleh dikeluarkan. Surat nikah bermaksud saya surat nikah Malaysia. Okey, itu yang sah. Yang sah dia akan jalu macam tu. Kalau tak sah, yang ni berat sikit. Kalau tak sah, sebenarnya kadang-kadang kita boleh tahu tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukanlah kata saya ni orang kata apa, bijak sangat. Tidak. Maksudnya berdasarkan pengalaman kita, daripada cerita dia tu kita agak boleh tahu ini macam cenderung kepada tak sah ke cenderung kepada sah, kita boleh tahu. So kita boleh pastilah benda tu. Okey, so kalau tak sah, yang sah selesai sah tu dia ikut je lah proses tu. Pejabat agama akan take over sampailah keluar surat nikah. Kalau tak sah, akan ada situasi yang berat sikit kat sini. Maknanya mahkamah mengesahkan pernikahan tu tak sah ataupun mahkamah memfarakkan pernikahan tu. Kalau pihak-pihak nak kahwin semula, bermakna kena dengan pernikahan yang baru. Kalau nak kahwin semula. Kalau tak nak kahwin, so tak diisulah dekat situ. Tapi masalah dia sekarang kalau ada anak. Ini berat. Sebab kalau dah ada anak, kacau lah dekat situ. Sebab anak ni akan kacau kat situ. Bukan anak tu kacau. Maksud masalah anak tu akan ada timbul satu isu lain pula. Sebab anak tu akan dikategorikan sebagai anak tidak sah taraf. Pada masa itulah. Sebab ada orang yang selepas pernikahan tak disahkan tu, so dia akan ada proses untuk anak. Sama ada dia nak buat orang kata apa, pengesahan nasab. Pengesahan nasab maksudnya dia nak nasabkan anak tu pada dia, ataupun dia memang tak buat apa-apalah. So itu satu skop perbincangan yang lain tuan-tuan dan puan-puan. Yang tu kalau saya explain nanti panjang lagi tu. Pengesahan anak. So kalau sah yang tadi. So kalau tak sah, dia sama ada dua. Sama kalau dia nak kahwin semula, dia kena buat pernikahan yang baru, bermula daripada awal. So kalau tak nak kahwin semula selepas kata mahkamah bubarkan pernikahan tu sebab alasan tak memenuhi rukun nikah. Kebiasaannya macam itulah. Sebabkan isu rukun nikah tu tak dipenuhi. So kalau mereka tak nak kahwin lagi, tak nak kahwin balik, dan tak diisulah kat situ. Cuma bila timbul anak akan ada masalah dekat situ. Kena buat sesuatu lah pada anak tu. Sebab bila pernikahan tu tidak disahkan, status anak tu sangat-sangat diragui. So saya mungkin tak explain part anak ni sebab yang ni mungkin dalam satu subjek atau skop yang lain. Sebab ia melibatkan kes pengesahan nasab, nak tahu macam mana pernikahan tu boleh jadi tak sah, kenapa. Kadang-kadang sebab anak tu lahir dulu sebelum pernikahan berlangsung. Kita pernah ada gitu, sebenarnya pernikahan awal tu tak didaftarkan. Mereka hanya kahwin selepas didaftarkan. Maksudnya dah daftar, baru ada anak dah ada masa tu. Banyak isu lah dekat situ. So saya mungkin kongsikan untuk sesi ni setakat itu saja. Maksudnya perjalanan dia, pertama kena daftar nikah, kedua kena ada pertama pendaftaran nikah dibuat, kedua siasatan, ketiga jika sah dia akan pergi, pejabat agama akan take over untuk proses seterusnya, pendakwaan dan juga apa-apa hukuman yang mahkamah putuskan, barulah dikeluarkan surat nikah Malaysia. Dan kalau tak sah,
sama ada nak kahwin baru ataupun tidak, itu terpulang. Cuma kalau ada Pak anak ni, saya akan kongsikan untuk sesi yang lain berkaitan dengan macam mana nak dibuat dengan anak ni. Tapi kalau tak sah tu, bermakna surat nikah tak keluar lah. Itu cerita dia. Bila tak disahkan, bermakna pernikahan yang asal yang daripada awal dia orang buat tu tak boleh dikeluarkan surat nikah yang negeri. Maknanya mungkin dia kena kahwin baru melalui undang-undang dan pertukan proses yang betul mengikut pejabat agama, barulah surat nikah tu boleh dikeluarkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih pada semua yang berada dalam live saya petang ni. Sharing petang. So, terima kasih pada semua. InsyaAllah ada masa, ada ketika dengan orang kata apa, lanjutnya tempoh PKP ni, insyaAllah banyak lagi topik yang kita cuba nak kongsikan tuan-tuan dan puan-puan. Stay tune tuan-tuan dan puan-puan. Stay at home. Jangan lupa esok insyaAllah saya akan ada sharing petang lagi. Jangan lupa untuk join. Jaga kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Stay at home, sama-sama kita membantras ataupun membantu frontliner untuk sama-sama kita kata memutuskan penularan wabak COVID ini. Sama-sama kita doakan hari Jumaat ni tuan-tuan dan puan-puan. Hari Jumaat insya-Allah doa kita makbul. Sama-sama kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita keselamatan, kesihatan dan perlindungan daripada wabak COVID ini. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.